permintaan melebihi bekalan. Pengeluaran susu segar ini merupakan projek yang boleh disifatkan sebagai import substitution, yakni mengganti barang makanan yang diimport dan berpotensi untuk menjana keuntungan. Dan projek ini juga membuktikan bahawa Malaysia mampu mencapai self-sufficiency dalam industri yang berkenaan. Kerana juga perlu mengubah persepsi bahawa sektor pertanian tidak standing sektor-sektor lain seperti pekerjaan dalam bandar. Hakikatnya, sektor pertanian merupakan industri yang disanjung tinggi serta memberi pulangan yang lumayan kepada rakyat. Tuan Yang Dipertua, satu generasi rakyat telah dinafikan peluang untuk menjadi peneroka Felda. Pontian. Pontian. Okay. Sementara boleh minum dan menarik nafas, saya tertarik pada apa yang disebut tentang 500,000 peluang pekerjaan baru bagi tahun hadapan. Ketika Yang Berhormat Pekan menjadi Perdana Menteri, kita pernah menjanjikan dalam masa 5 tahun kita bercadang untuk mewujudkan 3 juta pekerjaan baru, bererti lebih daripada 500,000 purata dalam masa setahun. Walaupun demikian, usaha itu mungkin dihalang dengan kemasukan pekerja asing. Apa pandangan Pekan supaya pekerja asing ini kita kawal betul-betul, dan segala akibat daripada COVID ini, segala kerja-kerja yang dilaksanakan oleh pekerja asing terutama di kilang-kilang, kita naikkan gaji minima jika boleh, supaya ia menjadi juga punca pendapatan kepada anak-anak tempatan. Terima kasih. Saya bersetuju dengan pandangan Yang Berhormat Pontian dan harap kerajaan ambil kira pandangan tersebut. Tuan Yang Dipertua, satu generasi rakyat Malaysia telah dinafikan peluang untuk menjadi peneroka Felda dengan menghentikan pengambilan peneroka baru setelah kerajaan membuat keputusan pada tahun 1990. Mungkin inilah masa yang sesuai untuk kerajaan menimbang semula dan merancang dengan kerajaan negeri untuk mendapatkan tanah bagi mewujudkan satu generasi baru peneroka untuk bidang-bidang makanan dan ternakan baru seperti yang disebutkan tadi. Tuan Yang Dipertua, saya juga telah menerima rayuan daripada ahli-ahli koperasi yang berjumlah 6 juta supaya koperasi diberi perhatian lebih berat oleh kerajaan, kerana dalam bajet ini jumlah yang disediakan untuk pembangunan hanyalah 6.3 juta, walhal dalam negara kita terdapat 14,626 buah koperasi dan 6.1 juta ahli. Tuan Yang Dipertua, adalah penting untuk usaha pemulihan ekonomi ini, soalan kemampanan kewangan kerajaan atau fiscal sustainability diberi perhatian yang berat. Inilah langkah ketiga. Tindakan populis kerajaan PH memansuhkan GST dan meningkatkan semula kebergantungan kepada hasil minyak yang telah dapat dikurangkan dengan begitu berkesan oleh kerajaan BN. Peruntukan untuk COVID telah diasingkan daripada perbelanjaan pengurusan sebanyak 17 bilion bagi tahun 2021 dan 38 bilion bagi tahun 2020. Sepatutnya peruntukan ini dimasukkan dalam peruntukan perbelanjaan yang akan menunjukkan defisit belanja pembelanjaan mengurus. Ini bermakna kerajaan meminjam untuk menampung perbelanjaan mengurus, iaitu termasuk pembayaran gaji dan perbekalan. Di samping itu, hutang negara telah meningkat daripada 686 bilion pada zaman BN kepada 874 bilion pada akhir tahun ini, dan dijangka meningkat kepada 959 bilion pada tahun 2021. Defisit fiskal telah meningkat kepada 6% pada tahun 2020 dan 54% pada tahun 2021. Ini menunjukkan negara sedang mengalami twin deficit, iaitu defisit berkembar, defisit perbelanjaan mengurus dan defisit fiskal. Sehubungan dengan itu, saya bimbang revenue projection untuk tahun 2021 mungkin tersasar atau tidak mencapai tahap yang diandaikan
memandangkan keadaan ekonomi yang begitu lemah menyebabkan pendapatan syarikat dan individu akan merosot secara mendadak. Kerajaan juga disarankan tidak terlalu bergantung kepada ramalan agensi-agensi luar seperti ramalan tabung kewangan antarabangsa atau IMF yang dirujuk oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan. Ini adalah kerana pada hakikatnya IMF tidak ada pengalaman untuk membuat ramalan dalam keadaan pandemik global yang sangat tidak menentu. Sebagai contoh, untuk tahun 2020, ini sahaja, IMF telah mengkaji semula yang ini membuat downward revision untuk Malaysia sebanyak 3 kali, iaitu pada Januari 2020, IMF meramalkan ekonomi negara berkembang 3%. Untuk bulan April telah dikurangkan kepada negatif 1.7%, bulan Jun negatif 3.8% dan Oktober ini negatif 6%. Sebaliknya, Yang Berhormat Menteri Kewangan meramalkan ekonomi kita menyusut sebanyak 4.5% untuk tahun 2020 dan pertumbuhan 6.6% hingga 7.5% untuk tahun hadapan. Soalnya, adakah kerajaan sudah bersedia jika ramalan KDNK tahun ini dan tahun hadapan tersasar jauh daripada ramalan awal? Kerana ianya mempunyai impak kepada defisit fiskal dan nisbah hutang negara. Pendek kata, kerajaan tidak boleh bergantung kepada ramalan perkembangan KDNK berdasarkan kepada best case scenario. Kita juga mesti bersedia untuk menghadapi keadaan worst case scenario. Sebagai perancangan masa hadapan, adalah penting untuk kerajaan mencari jalan meningkatkan hasil negara dan memperluaskan sumber hasil negara setelah COVID berakhir. Tuan dan Ketua, pada masa sedang dan ekonomi sedang berkembang, ada perlunya kerajaan mempunyai unit komunikasi untuk menerangkan dan mempertahankan dasar-dasar kerajaan agar ia tidak disalahfaham ataupun diputar belit oleh pihak-pihak tertentu. Tapi pada zaman krisis di mana peruntukan lebih diperlukan untuk selamatkan rakyat, kenaikan peruntukan 4 kali ganda bagi agensi jasa berbanding zaman BN adalah sukar diterima oleh ramai dan mengundang kemarahan rakyat. Saya boleh terima jikalau peruntukan tersebut dibelanjakan untuk pembelian pelitup muka atau sanitizer kepada rakyat, diberi kepada ibu bapa untuk menggantikan bekalan rancangan makanan tambahan bagi murid-murid yang dinafikan sarapan pagi kerana sekolah-sekolah telah ditutup sehingga awal tahun hadapan. Tapi saya tidak dapat terima cadangan jumlah 81 juta untuk jasa. Tuan Yang Dipertua, suara rakyat, suara keramat. Perkara yang tidak disenangi rakyat, jangan diteruskan. Tuan Yang Dipertua, langkah keempat adalah pengawalan COVID-19. Walaupun dikawal baik pada peringkat awal, tidak dapat dinafikan bahawa gelombang ketiga COVID masa ini menakutkan dan mengecewakan rakyat. Meskipun kedai-kedai dan restoran dibuka, tetapi bilangan pelanggan amat kecil. Kerajaan perlu mengakui ada kelemahan dan ada kesilapan dalam perang memerangi wabak ini. Misalnya, apabila kita membenarkan pelawat luar negara kuarantin di rumah dan tidak ada keperluan kuarantin bagi mereka yang pulang dari Sabah sebelum 27 September 2020 dan hanya memulakan kuarantin 3 hari selepas tarikh tersebut. Penularan COVID hampir semua pusat tahanan dan penjara seluruh negara juga amat mengecewakan, sedangkan SOP patut diperketatkan dan dipatuhi. Pihak sebelah sana jangan senyum terlalu lebar kerana juga masih lagi ingat YB Sempurna yang pernah menyebut bahawa beliau sanggup mati dengan mengadakan pilihan raya pada masa COVID berbanding menyerah kembali kuasa.
dan juga YB Lahad Datu yang begitu yakin beritahu pengundi supaya tidak takut, jangan takut pada COVID kerana kononnya hanyalah wayang dari kerajaan pusat dan kes COVID di Sabah menjadi kosong sebaik saja tamat pilihan raya negeri. Kita juga tidak lupa bahawa pihak-pihak lain sebelah suara menyokong DUN Sabah dibubar dan PRN Sabah diadakan. Sebaliknya Barisan Nasional yang membantah DUN Sabah dibubar dan akibatnya PRN diadakan, sehingga kita mohon 3 kali di mahkamah untuk menghentikan PRN. Sebab itu kita hendaklah berhenti polemik salah menyalahi untuk gelombang ketiga ini. Masing-masing mempunyai salah dan kita perlu menjawab pada rakyat dengan bersama-sama berganding bahu memastikan gelombang ketiga ini dapat dihapuskan. Pada pendapat saya, antara ancaman terbesar negara pada ketika ini adalah pencerobohan sempadan negara oleh parti dari negara-negara jiran yang terus mencatat kes COVID terbaru yang amat tinggi. Saya mencadang agar warga negara Malaysia yang ditangkap atau terlibat dalam penyeludupan parti dikenakan tindakan di bawah Akta SOSMA, memandangkan ini merupakan zaman perang dan tindakan ini mengancam keselamatan seluruh negara. Tanpa pertolongan dari pihak dalam adalah lebih sukar bagi parti untuk diselundup masuk. Amaran yang tegas juga perlu dibuat dan disampaikan kepada negara jiran kepada mereka yang didapati bersalah membawa masuk parti akan dikenakan hukuman berat, iaitu penjara mandatori. Mungkin kerajaan boleh mempertimbangkan untuk memberi ganjaran pada sesiapa yang ada maklumat tentang penyeludupan parti. Tiada gunanya untuk seluruh negara menjalani PKPB, PKPD maupun PKPP atau PKP apa-apa selama berbulan sehingga COVID memulih dan kerajaan terpaksa memperuntukkan bantuan berbilion-bilion tetapi disia-siakan oleh penceroboh sempadan yang berjaya menyelundup ke dalam negara. Rakyat sudah fobia dengan 3 huruf PKP atau MCO ini. Setiap kali rakyat melihat perkataan ini, membawa maksud pendapatan akan terjejas dan kebebasan mereka tersekat. Dan bagi memastikan sokongan rakyat tetap terhadap kerajaan ini, COVID mesti dikawal baik. Harap kesilapan-kesilapan seperti ini tidak diulangi dan segala kelemahan diperbaiki. Tuan Yang Dipertua, kita dalam Dewan ini adalah wakil rakyat dan adalah tanggungjawab untuk menyuarakan yang terbaik kepada rakyat. Kita bukannya wakil atau jurucakap bajet. Yang baik kita puji, yang tak elok kita perbaiki. Yang langsung tak boleh diterima kita harap dapat dipinda atau dimansuhkan. Harap kerajaan terbuka hati untuk mengambil kira pandangan dan cadangan kita. Bajet 2021 telah dapat menyediakan keperluan-keperluan rakyat seperti yang telah saya terangkan tadi. Namun, berdasarkan pada expectation atau pengharapan rakyat, ianya patut ditokok tambah dan dibuat penambahbaikan supaya penerimaan rakyat pada bajet ini akan menjadi lebih mantap dan menyeluruh. Saya yakin dan percaya keputusan untuk menerima cadangan utama, yakni moratorium dilanjutkan hingga 30 Jun 2021 dan kelulusan untuk pengeluaran KWSP secara 10,000 secara one-off serta lain-lain perkara yang saya telah mencadangkan akan membawa kepada kepuasan rakyat yang lebih tinggi kepada kerajaan. Tuan Yang Muhammad Pekan sebelum Yang Muhammad Pekan duduk dan menghabiskan. Jika saya boleh memahami apa yang disebut oleh Yang Muhammad Pekan pada para yang terakhir itu, bahawa kita ingin melakukan sesuatu yang luar biasa dalam bajet ini. Sepanjang pengalaman saya secara peribadi di sini sudah 10 tahun, kita tidak pernah meminda bajet yang ingin diluluskan walaupun satu noktah daripada bajet itu, walaupun satu baris daripada bajet itu. Apa kata kalau pada kali ini kita membuat sesuatu yang luar biasa,
kita bersetuju untuk meluluskan bajet 2021 dengan pindaan-pindaan yang tertentu. Sebagaimana contoh yang disebut oleh Yang Berhormat Pekan tadi, moratorium secara automatik dan juga pengeluaran akaun 1 KWSP. Apabila kita meluluskan bajet, Menteri Kewangan boleh menyatakan dalam ucapan penggulungannya bahawa Menteri Kewangan bersetuju bajet ini dibentang di Dewan ini dengan pindaan-pindaan, katalah 10 perkara. Kalau tidak, ahli-ahli yang berhormat yang bercakap di dalam Dewan Rakyat ini berbuih mulut bercakap berjam-jam, berpuluh-puluh minit, ya, diganggu dan macam-macam, tetapi tidak ada satu pun, tidak ada sepatah pun daripada bajet itu ditukar dan dipindah. Jadi apa kata kalau pada tahun ini untuk kali pertama alang-alang Yang Berhormat Menteri Kewangan telah memanggil kami ahli-ahli parti politik mewakili dan berdialog, apa salahnya kalau pada kali ini kita melakukan sesuatu yang luar biasa dan bersejarah, bajet diluluskan dengan 10 pindaan misalnya, ataupun 20 pindaan, yang mana yang baik cadangan daripada dua-dua belah pihak diterima oleh Menteri Kewangan, barulah kita bersetuju bajet ini dilulus. Apa pandangan Yang Berhormat Pekan? Yang Berhormat Pekan boleh sikit, Hang Tuah Jaya. Sila. Right. Hang Tuah Jaya. Boleh, Datuk Ketua. Yang Berhormat Pekan, memandangkan Yang Berhormat Pekan telah memberikan kita soalan bocor tadi, Yang Berhormat Pekan nak landing dah. Saya ingin tanya ke Yang Berhormat Pekan. Di awal ucapan Yang Berhormat tadi menyatakan soal perlu kepada satu bajet atau belanjawan yang inklusif, dan juga dalam masa sama tadi disebut juga soal pemerkasaan rakyat tanpa mengira kaum. Terdapat kebimbangan peruntukan ataupun bajet pada kali ini berasaskan perkauman. Misalnya diperuntukkan 11.1 bilion untuk pembangunan Bumiputera. Bagi masyarakat Cina hanya 177 juta ringgit. Bagi masyarakat India 100 juta ringgit. Jadi di sana terdapat satu kebimbangan bahawa dalam keadaan kita bergulat dengan krisis ini, perlunya kepada kesatuan yang mantap, dan ianya tidak boleh tercerna dalam apa jua tindakan daripada kerajaan. Jadi apakah Yang Berhormat setuju bahawa pendekatan belanjawan yang dilihat berasaskan perkauman ini mestilah melepas sudah ke belakang. Perlu ada satu tindakan yang lebih baik, kerana Yang Berhormat pun sedia maklum ketika dalam kerajaan dahulu yang miskin tetap miskin, tidak kira kaum dan bangsa. Apa pandangan Yang Berhormat? Terima kasih. Yang Berhormat Pekan, sikit bayan baru. Sila. Saya nak tanya sedikit pandangan daripada Yang Berhormat Pekan, sebab Yang Berhormat Pekan pada permulaan tu hujakan tentang keyakinan pelaburan dan penarikan pelabur asing itu adalah yang sangat penting untuk menjana ekonomi dan pekerjaan untuk rakyat. Jadi tetapi kita nampak bahawa daripada pihak kerajaan ada setengah-setengah yang ingin mengumumkan darurat, dan difahamkan bahawa kerja-kerja untuk mengumumkan darurat masih berjalan. Dan itu kita tahu bahawa kalau darurat kita punya keyakinan pelabur asing daripada stock market akan collapse dan sebagainya, itu akan menyebabkan rakyat lebih sengsara. Jadi nak mohon pandangan daripada Pekan. Terima kasih. Terima kasih Bayan Maru. Sila Yang Berhormat Pekan. Gopeng. Ada lagi? Sila. Yang Berhormat Gopeng. Dan saya Yang Berhormat Pekan. Memang saya tertarik dengan cadangan berkenaan dengan kawalan COVID. Dan saya juga tertarik dengan cadangan Yang Berhormat Pekan, khususnya dalam media sosial, beberapa cadangan seperti di mana restoran kendalikan bisnes di kawasan terbuka. Dan satu cadangan yang bernas yang saya setuju 100%, yang saya pasti adalah antara usaha yang boleh membantu untuk kawalan COVID-19 ini. Cuma Yang Berhormat Pekan juga bangkitkan soal PKP ataupun MCO. Dan apabila kerajaan tetapkan MCO ataupun SOP untuk MCO, sepatutnya SOP itu mesti kekal untuk sekurang-kurang seminggu ke 2 minggu terpulang kepada kedudukan jangkitan tersebut. Tetapi sekarang apabila MCO itu diumumkan, PKP-B ke PKP-D itu diumumkan, keliru rakyat semua. Bukan setakat rakyat keliru. Saya pasti menteri sendiri pun keliru berkenaan dengan SOP, PKP-D, PKP-P berkenaan.
Jadi apakah pandangan Yang Berhormat Pekan berkenaan apakah perkara-perkara yang harus ditambah baik dari segi SOP MCO tersebut? Sekian. Sila Yang Berhormat Pekan. Pertamanya, Yang Berhormat Gopeng telah menyokong cadangan supaya kita membolehkan perniagaan dibuat cara terbuka dalam open space, dan ini memang satu cadangan yang saya telah muatkan dalam Facebook saya, dan harap kerajaan dapat mempertimbangkan cara seperti ini, sebab kalau kita benarkan perniagaan dalam cara tertutup, perniagaan boleh buka tapi tak ada pelanggan. Jadi dia hari-hari duduk lap meja je. Jadi dalam keadaan macam itu tak ada gunanya. Jadi kalau kita kena cari jalan yang kreatif supaya bila dia berniaga, dia sikit sebanyak boleh dapat keuntungan. Dan soal komunikasi, SOP yang mana yang boleh, mana tak boleh, PKP dan sebagainya, barangkali perlu lebih jelas lagi lah supaya tidak ada kekeliruan di kalangan rakyat, ada sedikit ambiguity, kekeliruan bila satu pengumuman dibuat. Tapi ini tak boleh dimainkan oleh jasa, ya. Ini dibuat cara ialah pihak yang berkenaan. Ya. Yang bayan baru soal darurat ni dah diputuskan oleh Yang Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja lah. Kita anggap perkara ini sudah tutup, sudah selesai, dan kebijaksanaan Yang Pertuan Agong tu kita terima sebagai satu keputusan yang tepat. Yang ketiga, pasal YB Hang Tuah Jaya sebut tentang peruntukan di dalam bajet ni, dan pada prinsipnya saya sebut tadi, saya setuju supaya bajet ini mesti inklusif, ya, inklusif dan adil, ya. Salah satu daripada perkara yang menjadi masalah bila saya meneliti bajet ni, Yang Berhormat Menteri Kewangan, YB Yang Berhormat Port Dickson bersebut dia peruntukan tu ditempatkan di merata tempat. Jadi kita nak cari susah. Saya pun sebagai bekas Menteri Kewangan pun terkeliru nak cari banyak mana untuk sesuatu program tu. Jadi harap format ni yang digunakan akan datang ni, format tu lebih jelas, ya, supaya the layman boleh faham dengan mudah, ya. Kita tak naklah kata peruntukan dikurangkan, tapi lepas tu YB kata, oh ada di tempat lain. Tapi kita nak cari tempat lain, kita tak tahu di mana. Inilah yang jadi satu mungkin satu pandangan saya lah dari segi format bajet ni, mungkin nak lebih teratur, lebih sistematik, supaya mudah difahami. Akhir sekali, YB Pontian. YB Pontian ini dah baca apa yang saya nak buat. Orang putih kata he's read my mind. Sebenarnya saya nak katakan bahawa bajet ini dibuat dalam masa yang luar biasa, dan kalau kita nak pindah pun bajet ini, ia wajar dilakukan sebab inilah keadaan yang luar biasa. Dan tambah lagi dalam hal ini pendirian Barisan Nasional di mana yang disuarakan oleh Yang Berhormat Bagan Datuk, bahawa kita hendak supaya pengeluaran KWSP sebanyak 10,000 secara one off ini dan moratorium dilanjutkan pada 30 Jun 2021 ini diluluskan oleh kerajaan. Dan sokongan saya dan rakan-rakan pada bajet ini tertakluk pada kelulusan kedua-dua perkara ini. Tertakluk pada kedua-dua. Jadi sokongan kita pada bajet ni, Tuan Yang Pertua, sokongan bersyarat. Pekan. Dan boleh. Itulah Pekan. Itulah kita, ya. Nak celai. Sila Tanjung Karang, ya. Okey, saya tertarik dengan ucapan Pekan dan beberapa cadangan. Tadi dia sebut contoh Matikiah. Apa dulu sekarang jual goreng pisang, dia boleh jual air tebu bila dapat KWSP yang lebih. Persoalan yang saya nak tanya, adakah Yang Berhormat bersetuju bahawa kerajaan-kerajaan negeri
mesti memainkan peranan. Seperti contoh PBT. Mungkin sudah sampai masanya PBT ni janganlah strict sangat. Biarlah Makcik Kiah nak meniaga depan rumah, tepi jalan, asalkan peraturan itu ada. Janganlah bila dijual tepi jalan, oh ni tak ada lesen kebenaran dan sebagainya, diruntuhkan. Jadi adakah kerajaan federal mesti juga berbincang dan mengarahkan supaya peluang-peluang perniagaan kepada peniaga kecil naklah diberikan peluang. Dan juga kalau boleh waktu COVID ni janganlah bagi warning nak untuk rumah lah. Ini tengah COVID macam negeri Selangor. Bukan? Nah, bagi amaran nak untukkan rumah. Jadi ini dasar kerajaan PS ke? Yang mana? Mohon celah YB. Ada celahan lagi dari Sanakan? Silakan. Ya, terima kasih. Ya, Yang Berhormat Pekan. Saya juga sangat tertarik dengan beberapa perenggan potensi mengenai Sabah yang dikongsi oleh YB Pekan tadi. Jadi saya ingin tanya sama ada YB Pekan bersetuju bahawa Sabah adalah sangat berpotensi dengan sumber asli. Tetapi pada zaman BN yang memerintah Sabah pada 30 tahun lalu, kenapa Sabah akan dijadikan begitu miskin? Sama ada YB Pekan bersama YB Pekan bersetuju bahawa pada masa itu sumber asli. Oh, ya, saya belum lahir lagi. Saya masih muda, saya tahu. Tetapi saya juga baca sangat banyak history lah. Okay. Jadi saya mau tanya sama ada YB Pekan bersetuju bahawa kemiskinan Sabah dijadikan banyak tahun, banyak era yang lalu, 20-30 tahun yang lalu, dan sekarang Sabah masih sangat miskin dan dilanda lagi dengan COVID pandemik ini yang sangat serius. Boleh saya mendapat pendapat YB Pekan bagaimana kami boleh mengatasi masalah ini, dan adakah BM merupakan kerajaan BM merupakan reason Sabah begitu miskin pada masa sekarang? Terima kasih. Terima kasih Sanakan. Sila Yang Berhormat Pekan. Padang Serai minta laluan. Padang Serai. Padang Serai. Yang Berhormat Pekan. Ada satu lagi yang nak mohon celahan. Padang Serai. Saya nak Sikit ya Padang Serai. Padang Serai, sikit ya. Tentera. Tentang tentera. Pekan nak bagi laluan atau bergerak? sikit je. Okey. Terima kasih YB Pekan. Saya rasa amat terima kasih pada Pekan. Dua perkara saya ingin tanya. Satu, semasa YB Pekan memerintah negara ini membantu golongan kaum India. Terima kasih oleh itu. Tapi kali ini saya lihat BN lupakan kaum India. Terusnya berkenaan veteran tentera. Apa yang diberikan oleh bajet ini tidak memadahi. Apakah pendapat YB Pekan? Pernah jadi Menteri Pertahanan. Saya pun pernah berkhidmat dengan Menteri masa itu. Sila bagi penerangan. Terima kasih. Sila Yang Berhormat Pekan. Pertamanya YB Padang Serai sebut tentang masyarakat kaum India. Saya dah sebut dalam awal ucapan saya tadi bahawa masyarakat kaum India berkendakkan sangat supaya Malaysian Indian Blueprint itu disambung dan dilaksanakan semula. Jadi ini harap dapat perhatian daripada pihak kerajaan, dan tentang veteran dan sebagainya, saya sokonglah ditambah apa-apa yang patut untuk menolong golongan veteran. YB Sanakan, saya nak beritahu bahawa kejayaan kita membangunkan Sabah waktu BN tak dapat dinafikan. Saya tak kata bahawa tak ada kelemahan, tapi kalau kita bandingkan 2 tahun PH dan apa yang dilakukan oleh BN, jauh beza je. Jadi ini saya sebut dari segi dia punya angka, ya, 82% zaman BN. Lepas itu dia mengudum sampai 0.5% zaman PH. Jadi kalau PH terus memerintah di Sabah, lagi parah Sabah ni. YB Tanjung Karang, ya, saya sokong sangat show YB Tanjung Karang sebab
dalam sekarang ini kita nak perluaskan peluang perniagaan. Kita tak bolehlah terlalu ketat dan kita tak bolehlah terlalu menekan kepada orang yang nak berniaga. YB Pekan, boleh jelaskan sikit? YB nak lompat lagi YB? YB Pekan, Jerai. Kalau YB tak nak lompat, saya bagi peluang. YB Pekan, Jerai. Sila. Tuaran dapat laluan, sila. Okey, YB. Bagi katak lah. YB Pekan menyatakan tentang pertumbuhan ekonomi yang meredum bagi 2018, 2019 bagi Sabah. Adakah Yang Berhormat telah melihat perangkaan dalam struktur ekonomi Sabah? Pertumbuhan ekonomi Sabah pada 2018 dan 2019 adalah terlalu bergantung pada harga komoditi, khususnya kelapa sawit. Dan sebagai contoh, harga kelapa sawit telah merudum sebanyak 17% dalam tempoh tersebut. Dan harga kelapa sawit ini is beyond the control of the government. Ini bukan sesuatu yang kita boleh kontrol. Ini adalah tertakluk pada harga pasaran dunia. Dan Yang Berhormat Pekan juga tahu bahawa ini bukan performance yang dibawa oleh kerajaan. Ini kan tak puas. Tertakluk pada harga komoditi yang ditentukan di pasaran ekonomi dunia. Terima kasih Tuan. Jerai. Sikit. Kamera. Ada satu lagi Yang Berhormat. Kamera Highland. Ya. Terima kasih Yang Dipertua. Terima kasih. Jerai, Boleh, YB Jerai lepas tu. Saya bagi Jerai dulu, Jerai. Ya. Yang Berhormat minta duduk dulu. Sila Jerai. Ya. Terima kasih Yang Dipertua. Setujukah YB Pekan terhadap pemandu teksi, nasib pemandu teksi yang sekarang ni mendapat one-off RM600? Dan dalam pertemuan saya di peringkat parlimen dengan pemandu teksi, mereka mohonlah supaya RM600 ini diteruskan sehingga berakhirnya tahun 2020 ni. Apa pandangan YB Pekan? Terima kasih Jerai. Kamera Highland. Satu lagi, sila Yang Berhormat Kamera Highland. Terima kasih Yang Dipertua. Ada kepada Yang Berhormat YB Pekan, kalau kita lihat dalam peruntukan bajet yang dinyatakan, sejumlah 158 juta telah ditetapkan bagi pembangunan masyarakat orang asli. Selain pada itu, sejumlah 5 juta telah diperuntukkan untuk perbelanjaan penanda sempadan bagi perkampungan orang asli. Setuju atau tidak Yang Berhormat Pekan, 158,000 itu amat kurang lagi. Sekurang-kurangnya ditambah ke 200 atau 300 juta. Terima kasih Yang Berhormat. Sila Yang Berhormat Pekan. Hanya ada 4 minit 53 saat saja ni. Ya, Yang Berhormat, ini pokok paketan Perikatan Nasional sudah tentu akan bersama dengan kerajaan. Yang pertama Yang Berhormat sebut tadi pasal penokar Felda tadi, saya sokong. Tapi saya dengar Yang Berhormat sentuh tentang pesawah tadi sekejap ya. Apakah Yang Berhormat pernah bagi masa jadi Perdana Menteri dulu pernah bagi RM200 sebulan selama 3 bulan masa musim tengkojo? Apakah ini akan menjadi cadangan Yang Berhormat agak luar biasa untuk membolehkan supaya bantuan kepada pesawah di musim tengkojo sebelum padi masak? Tak apa, ini bahasa Tanjung Karang, bahasa Perlis agak berbeza. Matlamaknya sama ya, supaya kita teruskan dan Menteri Kewangan nampaknya dan mungkin bajet ini tak dapat dipindah, tapi ucapannya itu boleh dimasukkan sebagai ucapan bahawa bantuan kepada pesawah ini akan diteruskan. Yang keduanya Yang Berhormat, pasal kes Sabah. Masa dulu Sabah adalah negeri yang termaju di Malaysia. Selangor nombor 2, termaju di Malaysia. Malah yang paling rendah ialah Sarawak dengan Perlis. Tetapi bila PH memerintah, Sarawak Sabah jadi negeri yang paling rendah di Malaysia.
Jadi itu perbezaan. Arau ni lupa makan ubat ni. Jadi, Sabah termaju pula. setuju Lupa bahawa makan ubat lah ni. PH terus makan ubat lah. Merepek lah. Untuk mentadbir Sabah. Akhir sekali kelas F yang Muhammad. Kelas F dulu, bagi kalabakan sikit. Bau-bau ni kelas F. Masa Arau jadi dia menteri bagi, pun sudah jadi tapi termiskin dengan lah. cara bagi terus tanpa berlaku Bagi kalabakan sikit. Apakah pendekatan preemptive yang dibuat dulu supaya Kelab F ni dibagi dengan cara terbuka, terutamanya melalui wakil rakyat Perikatan Nasional yang lebih telus dan juga ikhlas pada rakyat itu mengendalikannya. Kalau Ucapan puak-puak pekan saja, okey dah, masuk arau rosak. pemerintah Bagi kalabakan ucapan pekan okey dah, masuk arau rosak habis. Lawak betul lah. Gagal kerasi menjadi slogan hidup orang-orang PH. Bye-bye. Pekan minta kalabakan sikit. Yang berhormat sekarang ni pekan tinggal 2 minit 28 saat. Saya minta yang berhormat pekan untuk buat rumusan. Sila yang berhormat pekan. Mudah sikit ya. Masih YB Arau dia dah banyak jawab bagi pihak saya. Tapi pasal penanam padi antara musim ni memang satu yang amat perlu kita teruskan. Amat. Ya, jadi kalau dapat dipertimbangkan oleh kerajaan, inilah amat baik sekali. Begitu jugalah kalau golongan taksi sekarang ni memang menghadapi tekanan yang amat dahsyat, dan YB Tuaran ni tak payah saya jawab sebab dulu dia cakap lain, sekarang dia cakap lain. Jadi orang yang dolak-dalik macam ni tak boleh pakai. Cameron Highland ini memang baik sekali. Saya amat setuju ya. Golongan orang asli ini 158 juta memang tak cukup ya. Memang patut ditambah lagi sampailah pada 300 juta. Saya harap dapat dipertimbangkan oleh kerajaan. Jadi yang berhormat pekan, last je pekan, baling sikit je. Akhir kata sikit je baling. Baling, tak apa. Cuba dah baling. Bagi pekan bagi. Betul boleh ya? Pekan bagi boleh ya? Saya cuba nak tanya berkaitan dengan moratorium tadi yang berhormat pekan sebut very loud and clear. Cuma saya nak izinkan saya beritahu berkaitan dengan tekun dan amanah ikhtiar tu mesti dimasukkan sekali dalam moratorium tu. Ya, saya dengar tadi tapi saya just nak peringatkan itu lebih penting sebab kawasan luar bandar tu begitu tertekan yang hormat. Terima kasih. Terima kasih Baling. Sila yang berhormat pekan. Baik. Dan juga tekun. Saya ucap terima kasih Tuan Ketua dan saya ulang sekali lagi kesimpulan ucapan saya bagi pihak Barisan Nasional, kami sokong tapi sokongan bersyarat. Terima kasih yang berhormat pekan. Sekarang saya jemput yang berhormat Bagan 15 minit.